Assalamualaikum, salam sejahtera kawan-kawan. Saya Zulfazli Bumi Langit dan saya Irfan Mahzan. Bersama kita hari ini dengan tetamu istimewa, Saudara Rizal Hamdan. Terima kasih atas jemputan. Boleh tu tangan tak? Sebab tadi Kai marah aku sebab episod yang lepas, episod 3 belum keluar lagi. Kalau korang dah tengok episod ni mungkin dah keluar lah. Dia kata aku ada buat badum. Badum dish. Dia macam mengganggu audio. Sebab dia tak ada sound effect. Kalau ada sound effect. Tak, sebenarnya kalau tak ada sound effect, salah editor kan. Editor kan? Salah dia lah. Kan? Dia kena letak lah sound effect tu kan. Tekanlah butang tu kan. Okey, apa tetamu istimewa kita ni siapa kali ni? Tetamu istimewa kita ni. Kenalkan. Dia, aku rasa kau lagi kenal Saudara Rizal. Kau nak sebut Komrad. Sila. Okay, jadi kita bersama Saudara Rizal hari ni. Dia seorang kolumnis, banyak menulis dekat NST, Malaysia Kini, tentang isu-isu Indo-Pasifik dan isu Asia Tenggara lah. Kebanyakannya dalam politik, menganalisis politik, dan beliau juga banyak pengalaman selain daripada penganalisis politik tentang pendemokrasian, buat bengkel, banyak trainer lah ni. Trainer. Dan asalkan dapat duit lah kata orang. Asal dapat duit, whatever pays the bill kan. Tapi dia punya cakupan berbudaya tu tinggi. Jadi kita cuba nak korek sikit lah dia punya idea dan pengalaman tentang geopolitik. Tentang geopolitik. Berat sangat geopolitik. Dia dengar macam berat dah. Sebab aku dulu belajar geografi je bro. Geografi Geografi. Tahun berapa geografi tu? Soalan perangkap. Alam dan manusia. Alam dan manusia. Aku tak sempat lah. Kajian tempatan kan. Sorry Kai tegur lagi kan. Kai ni garang tau. Dia kata kau punya mic tu jauh sikit daripada mulut. Mungkin kau boleh dekat lagi. Jauh ke dekat? Dekatkan lagi mic dengan mulut. Dekatkan lagi. Kau boleh tolak. Okay. So kat mana tadi? Geopolitik, geografi. Tu semua mengarut. Kita terus kepada soalan. Direct. Okay. Macam soalan exam lah. Okay. Rizal, kalau sembang pasal geopolitik kan, ramai yang nak jadi pengulas geopolitik kat Malaysia ni. Dan nampak macam geopolitik ni istilah dia tu macam gempak lah kan. Dia macam kau kena tahu semua benda pasal dunia baru kau boleh mengulas. Secara dasarnya macam tu lah kan. Kau kena tahu sejarah, sosiopolitik, baru kau boleh nak buat satu analisis yang bagus. Tapi dalam kerangka Malaysia ni kan, daripada mana mula geopolitik ni? Ataupun diplomasi lah, diplomasi. Okay. Alright, dia supaya tak jadikan benda ni terlalu akademik sangat kan. Kita kena pecahkan sikit dululah. Dia yang pertama, orang selalu macam rasa macam geopolitik ni satu benda yang sangat teknikal apa semua. Dia tidak juga. Dia actually gabungan antara dua lapangan. Geografi, tempat, tempat, negeri dan sebagainya, dan juga politik. So, gabungan antara dua ni maka jadikan dia sebagai geopolitik. Faham. Okey. Dan kalau dalam akademik sendiri punya disiplin akademik tu, kalau kita lihat apa namanya ni, geopolitik ni dia sebelum ni dia bawa kelompok political science punya disiplin lah. Kemudiannya bila dah berkembang dan makin berkembang, dia dah jadi disiplinnya sendiri, sama juga macam foreign policy analysis, international relation. Ini semua ni kalau dikelompokkan bawah satu kelompok yang sama lah, political science. Tapi cumanya selepas perkembangan disiplin tu sendiri, dia ada metod yang tersendiri, makanya dia jadi satu benda yang disiplin yang baru. Disiplin yang baru. Okey, macam yang berkenaan tentang, kalau nak sebut apa nama tadi soalan dia? Asal diplomasi kita lah kat Malaysia ni. Tak, kalau nak sebut tentang diplomasi kat Malaysia ni, dia kena tengok pandang yang daripada perspektif yang lebih jauh, sejarah. Sebab Malaysia ni muda lagi. Malaysia ni 1963. Sebelum tu Persekutuan Tanah Melayu 1957. Tapi asas kepada diplomasi itu sendiri adalah daripada budaya masyarakat tempatan. Masyarakat kita macam mana. Sebab sebelum kita ambil sejarah dulu sikit lah. Kalau contohlah sebelum adanya Persekutuan Tanah Melayu, negeri-negeri Melayu ni negeri-negeri yang kecil-kecil, negeri-negeri yang kecil-kecil, yang kingdom lah. Sebab tu ada perkataan kerajaan. Sebab kerajaan ni kalau nak translate dalam English, dia tak kena dengan government. Dia bukannya government. Kerajaan ni adalah
maksudnya situasi yang adanya raja. Itu yang ada raja dalam kerajaan. Betul. Itu yang dipanggilkan kerajaan, maknanya pemerintah lah. Dalam konteks kita ni raja lah. Jadi kalau dalam sudut sejarah yang lama, negeri-negeri Melayu ni yang kecil-kecil ni, kata Pahang, Melaka dan sebagainya ni, ini semua autonomi dulu. Dia sultanate kan. Kingdom yang ada autonomi yang tersendiri. Okey. Makanya bila ada interaksi antara sebuah negeri, katalah Kedah dengan Perak, itu tak boleh dilihat dalam konteks moden macam kita panggil diplomasi. Maksudnya antara kerajaan dengan kerajaan, itu adalah dipanggil interraja. Oh, interraja. Maksudnya di antara raja. Okay. Ya, sebab tu kalau dalam apa dipanggil ni, bila ada raja yang ditabalkan sebagai raja baru kan, sebab tu dipanggil sultan dan yang juga yang di-Pertuan negeri, segala jajahan dan isi takluknya. Okey. Ya, makanya perhubungan antara sebuah kerajaan dengan kerajaan lain dalam konteks yang kita lama lah, kita panggil sebagai interraja. Tapi ini of course lah, kalau macam nak ambil dalam konteks moden kan, dia agak berbeza lah. Dia dah jadi satu benda yang berbeza. Dan kalau nak balik tentang yang kita sebut diplomasi tadi kan, diplomasi ni benda yang dah memang menjadi deeply embedded dalam budaya, especially dalam budaya Melayu lah. Semuanya mesti melalui perundingan, semuanya mesti melalui dengan kata-kata. Sebab tu kalau anda membaca sastra Melayu lah, especially hikayat-hikayat korang lah, kalau lu orang tengok orang apa nama ni dalam sastra Melayu yang lama ni kan, dia banyak pantun. Kita bukannya macam western tradition yang ada satu teks. Dan kau tahu siapa dia yang tulis tu. Contoh macam karya, let's say lah, macam Sonnet 18 kan, kau tahu itu Shakespeare kan? Tapi dalam budaya alam Melayu ni, dia budaya oral, budaya bercakap. Sebab tu kita ada peranan orang macam pelipur lara. Apa yang kau faham dengan lara? Ini panjang lagi cerita ni. Lara, apa yang kau faham dengan lara? Alamak. Kalau kau punya perspektif lah. Lara Lara apa, penceritaan ke macam mana? Apa yang kau faham dengan maksud lara tu? Honestly aku tak faham lah maksud lara tu apa. Selalu apa? Duka lara? Okey, sedih, berduka kan. Kalau lipur apa kau punya pendapat? Lipur bagi aku cerita lah. Cerita. Okey, dalam konteks cerita macam Melayu lara bukan sedih. Lara kau kosong. Kosong. Okey. Sama juga macam perkataan hampa. Hampa ni bukannya kau disappointed, tidak. Kosong. Tapi kosong. Tidak ada apa. Lepas tu dia panggil hampa padi. Betul. Kan, padi hampa. Sama juga macam lara. Lara ni kau kosong. Penglipur ni adalah orang yang memberikan kata-kata yang menenangkan, soothing word. So kosong tu maksudnya bukannya jadi penglipur lara ni adalah orang yang mengisi kekosongan kau, mengisi yelah, dalam satu keadaan yang boring apa semua, bosan, ada orang yang bercerita dengan kau. Itu dia panggil pelipur lara. Okey, sebabkan tradisi macam ni, makanya kau tak tahu teks Melayu ni macam hikayat Sulalatul Salatin, hikayat Antuah ke apa, kau tak tahu siapa author dia. Betul. Sebab dia bercakap dengan pelipur lara yang bercakap, bercerita. Jadi yang dikompilkan kemudian lah. Okey, anyway, dalam hikayat-hikayat macam ni, dia ada banyak menerangkan sebenarnya tentang macam mana sebuah kerajaan berinteraksi dengan kerajaan yang lain. Yang aku rasa lah, kalau ada dalam penonton dalam podcast ni yang mungkin berminat tentang international relations, sebab sekarang ni maybe for the past 10 years dia sudah ada satu penambahan minat dalam kalangan akademik kan, yang nak menggali balik teori-teori yang bukan daripada barat, tapi teori yang berdasarkan masyarakat tempatan dan budaya serta pengalaman masing-masing. Okey. Satu lagi aku nak cerita antara contoh macam China dia dengan Belt and Road Initiative ni kan, BRI ni kan, salah seorang daripada yang menjadi penasihat kepada projek macam ni, dia sarjana tau, dia profesor dekat Tsinghua University, nama dia Yan Zutong. Dia gali balik manuskrip daripada zaman Ming apa semua kan, dengan nak mencari satu yang dipanggil hardcore idea.
idea asas dalam menerangkan hubungan antarabangsa kerajaan China pada maksud tak ada China lah kan, dengan negara lain. Ya, dia ada satu word tu, aku dah lupa nama word tu apa kan, yang dalam English dia translate hegemony, tapi tak tepat. Sebab hegemony ni maksudnya engkau punya penguasaan secara tanpa sedar. Itu yang barat buat, domination, domination dan sebagainya. Tapi kalau macam yang Zutong ni, yang dia gali tu, dia kata satu perkataan dah aku lupa, bar ke apa lah, menerangkan tentang sage leadership. Maksudnya sage China leadership dipimpin oleh satu kepimpinan yang berhikmah, wisdom, ya, yang bukannya untuk bertelagah dengan orang tempatan, tapi kita mencari kemakmuran. Dia gali ini sebab walaupun orang despite orang cakap China ni dia apa namanya ni negara komunis semua, tapi sebenarnya apa yang mendasari dasar luar China sekarang ni bukannya Marxism, ya, tapi lebih kepada tradisi-tradisi Cina yang lama. Okey, nak balik pada apa yang kita bincang tadi tentang budaya kita kan. Dalam budaya Melayu ni banyak, kalau korang baca hikayat, ya, menerangkan tentang hubungan antara kerajaan dengan kerajaan lain. Dan paling perisai sekali adalah people to people relation. Ya. Satu yang aku satu hikayat lah yang memang aku rasa inspired. Bila baca tu aku rasa ini adalah hikayat yang menerangkan tentang banyak tentang idea-idea dasar luar yang primitif, yang klasik lah dulu. Jadi hikayat Antuah. Dalam hikayat Antuah, ya, kalau kita tengok dalam hikayat Antuah, baca tu, kebanyakannya orang selalu ingat hikayat Antuah ni sebab tengok filem P.Ramlee. Betul. Kan, orang itu sebenarnya hikayat Antuah ni 2 volume. Ya, the first volume tu cerita tentang Antuah sebagai orang yang pandai bersilat apa semua bagai. Betul. Ya, ada violent sikit apa semua. Itu yang first volume. Yang second volume tu actually sebenarnya adalah menerangkan tentang macam mana Antuah sebagai satu manusia Melayu yang sangat berdiplomatik. Ya, pergi ke Rom yang dicakap ni bukanlah Roman apa nama ni Itali sekarang. Rom yang dicakap sekarang ni Konstantinopel lah. Dan juga pergi ke India, pergi ke China, Siam dan sebagainya. Okey. Tapi kalau kita lihat dalam hikayat ni kan, dia ada satu yang idea asas yang boleh kita lihat kan, macam mana kerajaan-kerajaan pada ketika itu, ya, merasakan yang mereka bila nak buat hubungan antara kerajaan, dia merasakan bahawa dia punya counterpart tu adalah seolah-olah saudara mara dia. Bermain adik-beradik. Ya. Seolah-olah kalau macam kau daripada katalah Palembang, ya, aku tidak melihat kau sebagai satu bangsa lain, etnik lain apa, tapi seolah-olah kau ni adalah adik-beradik pada aku. Ya? Sesama manusia lah maksudnya, dia punya humanity. Sesama manusia, sharing the same culture dan sebagainya. Contoh, aku bagi satu contoh kat sini, ya. Kalau dalam hikayat Antuah ni, ya, ada satu anak raja berjawa lah. Ya? So, panel pertama yang bawa rujukan. Itulah je tak. Aku sendiri pelik tau. Tak, dia masalah dia. Kau cerita dulu. Dah 10 minit, kita berdua senyap. Itulah. Sebab biasanya kalau episod 2 rancak 2 ni. Ini masalah bila kita bawa pensyarah tau. Okay. Anyway, tapi aku memang betul-betul invested. Satu watak ni, nama dia Raden Wiranantaja. Raden Wiranantaja. Ya, dia daripada tanah Jawa lah. Datang ke Bentan. Ya. Masa tu belum ada Melaka lagi, ke Bentan untuk mencari saudara adik-beradik dia lah yang hilang. Kemudian disambut oleh sultan pada waktu tu. Sultan Bentan pada waktu tu lah. Dan disambut kan dengan adat istiadat raja tempatan lah, Raja Melayu lah. Dan bukan setakat tu, dia tukarkan nama dia daripada Raden Wiranantaja. Sultan bagi proklamasi yang selepas ini jangan panggil dia Raden Wiranantaja, tapi panggil dia Ratu Melayu. Dipakaikan pakaian cara Melayu. Ya, dan diraihkan dengan adat istiadat Melayu. Jadi point aku kat sini adalah, ya, bila diorang ni nak mengadakan hubungan diplomatik dengan orang lain, sambutan tu adalah sambutan seolah-olah seperti adik-beradik. Itu yang kalau dalam hikayat Antuah juga, ya, ada satu babak yang mana dia banyak perkataan lah. Janganlah saudara lupakan hamba kerana kita ni sudah menjadi adik-beradik. Kan? Kerana kita ni sudah bersaudara. Contoh, ada satu babak
yang mana yang hantuah 5 bersaudara ni dikejar oleh Lanun dan terserempak dengan satu dia panggil batin Singapura. Ya. Batin tolong dia kalahkan Lanun dan kemudian bila balik ke Bintan, aku terkesan dengan dialog batin ya. Ini aku cakap pasal people to people relation lah, bukan lagi antara interkerajaan. Yang mana batin ni cakap dengan hantuah kan, janganlah tuan hamba melupakan hamba kerana kita ini sudah bersaudara. Aku tak kenal dia, dia tak kenal aku. Batin tak kenal hantuah, hantuah tak kenal batin. Tapi berjumpa sekali dan tolong-menolong, selepas tu kau sudah jadi macam adik-beradik. Dan ini adalah pada akulah asas yang mana penting kalau dalam konteks moden, yang mana Malaysia bila nak buat hubungan dengan Indonesia, bergaduh tu biasa. Petty squabble. Bergaduh pasal rendang, bergaduh pasal kuda kepang, bergaduh pasal bola, apa nama ni, barongan. Tapi akhirnya engkau diselesaikan pertikaian berdua ni adalah seperti mana kekeluargaan, macam mana adik-beradik. Ya. Sebab tak ada point pun kau nak bergaduh bersungguh-sungguh sebagainya. Betul. Kerana pada akhirnya hubungan ini yang playing relative ataupun bermain adik-beradik ni yang mengikat antara kita dan juga negara jiran. Bukan antara Malaysia dengan Indonesia dalam konteks moden, juga betul. Malaysia dengan Thailand, Malaysia dengan Filipin. Kau tahu tak, ada anekdot sikit lah kan, nak terangkan sedikit anekdot. Masa nak menubuhkan ASEAN tu kan, nak menubuhkan ASEAN, Malaysia dengan Thailand sudah ada satu apa namanya ni perbincangan antara Tunku Abdul Rahman dengan, aku lupa lah Thailand punya Perdana Menteri siapa pada waktu tu. Tahu tak, perbincangan tu diselesaikan di hadapan universiti, di satu universiti di Chiang Mai kalau tak salah aku, dekat kedai kuih tiaw. Bincang relax antara kedua-dua ketua kerajaan, ya, berbincang macam mana nak menubuhkan ASEAN ni, nak buat struktur macam mana, siapa yang kita nak jemput. Tapi perbincangan tu dekat situ. Masa secara santai. Perbincangan yang macam adik-beradik lah. Kan? Sebab pada akhirnya ya, seluruh rantau ASEAN ni, ini dah geopolitik dah. Betul. Ini dia geopolitik dia, sebab hubungan adik-beradik tu yang mengikat kesepaduan, kesatuan, perpaduan di antara setiap negara yang ada sekarang ni. Ini negara bangsa moden. Negara bangsa moden ni mungkin muncul lepas Perang Dunia Kedua. Tetapi hubungan antara people to people, ya, apa ni, masyarakat dengan masyarakat ni dah berlaku beratus tahun. Dan ini yang pada aku menjadi kekuatan tonggak kepada bukan hanya diplomasi bangsa Malaysia lah, ya, apa nama ni, bangsa Malaysia saja, tapi juga kepada ASEAN. Dia punya kekerabatan. So dia merentas bahasa. Dia bahasa tu bukan jadi masalah lah. Tidak, bahasa tu tidak menjadi isu, tapi sebab dalam Nusantara ni bahasa dia bahasa Melayu lah. Kan, bahasa Melayu tu sebagai lingua franca. Sebab kalau macam nak ikutkan banyaklah bahasa Jawa, bahasa Banjar, Bugis dan sebagainya kan, Thailand apa semua. Tapi bila kau buat perdagangan kan dalam konteks Nusantara ni, Malay Archipelago ni, dia bahasa Melayu. Tapi aku rasa bahasa tak aku potong sikit, aku nak tanya pendapat kau ni. Kalau kita kata bahasa jadi penghalang barrier antara negara ASEAN, Malaysia Indonesia tak sangat, Malaysia Thailand ataupun Vietnam, aku rasa macam kalau kat Eropah, setiap negara-negara dia lagi kecil, lagi rapat, tapi lagi jauh perbezaan bahasa dia. Betul. Macam-macam kita nak bawa perbezaan tu dan adapt kat dalam ASEAN. Dia actually sebenarnya tidak ada masalah. Sebab kau ingat dulu masa zaman Perdana Menteri Ismail Sabri, dia nak mencadangkan working language ASEAN ni adalah bahasa Melayu. Jadi ada satu protes daripada Indonesia lah. Indonesia cakap meski ini bahasa Melayu ni hanyalah bahasa suku di Indonesia, tapi bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia. So kenapa kita tak cakap bahasa Indonesia? Dia sebenarnya tak ada isu apa. Bahasa tu tetap sama. Tetapi macam aku cakap tadi ya, kebanyakan negara-negara ni adalah modern nation state yang ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua. Betul. Ya. Dan bahasa Indonesia itu sendiri pun bahasa Melayu asasnya. Ini panjang ceritalah, Sumpah Pemuda apa semua. Tetapi dalam membina sebuah bangsa ni, dia bukan hanya ada satu perlakuan yang kita panggil remembrance, ya, mengingat, tapi juga melibatkan forgetting. Kau melupakan satu identiti lama dengan mencipta satu identiti baru. Itu yang dengan Indonesia lah. Which is aku tak nak sentuh panjang lah.
Tapi berbalik-balik macam cakap tadi kan, bahasa ni dia tak ada isu sebab people to people ni perdagangan dia beratus tahun. Dan aku tak rasa tidak itu tidak menjadi satu faktor yang memecahkan solidariti antara masyarakat dekat Asia Tenggara. Okay, moving forward. Sebab kita dah cerita pasal diplomasi, kita cakap pasal Thailand. Bila cakap pasal Thailand ni, yang paling meriah kat Malaysia ni lah makanan Thailand lah. Jadi macam mana tentang diplomasi makanan pula? Kita tengok tak pergi jauh. Kalau pergi kedai bawah ni Zainab punya ikan. Kau janganlah dedahkan rahsia kita punya studio kat mana. Zainab, banyak tempat nama Zainab. Okay. Kami dekat Sabah. Yang ni di Zainab. Di Zainab. Betul. Dia punya ikan siakap. Dah banyak detail hati-hati. Tak nak kata, tak payah pergi tengok jauh. Itu gastrodiplomasi lah daripada Thailand. Maksudnya budaya makanan tom yum, apa semua tu kan. Even macam tadi kan, apa kita makan ayam penyet, nasi padang tadi baru kita makan for lunch tadi kan. Dan macam mana kau tengok gastrodiplomasi ni boleh mainkan peranan? Dan adakah itu macam bentuk soft power? Yes, gastrodiplomasi ni definitely soft power lah. Dia soft power dalam international relation. Dan sebenarnya bab makan tu kita boleh bincang pasal diplomasi. Gastrodiplomasi ni benda yang penting, tapi sentiasa tidak diberikan tempat yang sewajarnya dalam international relation. Sebab tu kalau kau lihat kan, kadang-kadang kita tension juga kan bila kau pergi majlis-majlis yang melibatkan ketua-ketua negara ni, kau hidang fish and chip, steak dan sebagainya. Sebenarnya pada aku baik kau letak makanan tempatan kan. Okey. Berbalik pada gastrodiplomasi, dia boleh menjadi satu faktor yang mengikat antara negara dengan negara lain. Tapi pada masa sama dia juga boleh menjadi faktor yang menyebabkan dua negara bermasa muka. Contoh, macam biasanya kita dengan Malaysia dan juga Singapura lah. Bila Singapura cakap nasi goreng tu dia punya national dish dia, Malaysia sudah marah. Bila Malaysia cakap rendang ni kita punya national dish, Indonesia pun marah. Betul. Sebab apa? Sebab kegagalan, bukan kegagalan pemimpin negara, kegagalan orang-orang ramai ni, common people nak memahami budaya itu mengatasi identiti negara masing-masing. Sempadan dulu lah. Sebelum ada sempadan ni pun dululah kan. Sempadan moden ni, ini semua modern invention, western punya sempadan. Betul. Aku bagi contoh satu Europe punya sempadan jelas. Land border. Engkau jalan, kau tahu dah sini Jerman, kau depan sikit kau dah sudah masuk Belanda. Kan? Tapi macam negara macam Asia Tenggara ni, Southeast Asia states ni, ini adalah maritime. Maritime region. Maritime region, kau nak kirakan laut punya sempadan ni macam mana? Sebab tu kita ada overlapping territorial dispute. Yang itu lagi dekat Parlimen. Aku nak sebut sikit benda ni dekat Parlimen hari tu kan, yang pasal Indonesia dengan Malaysia punya territorial claim. Ada ramai ahli parlimen ni sama ada pembangkang ataupun dalam kerajaan yang tak faham. Ada setengah isu ni dalam international relation engkau boleh selesaikan dalam masa yang terdekat. Ada setengahnya tidak boleh diselesaikan dalam masa terdekat. Jadi kita tinggalkan dulu sampailah ada satu mekanisme yang boleh digunakan nak selesaikan tu. Contoh dalam kes ni adalah Pulau Sebatik. Tahu Pulau Sebatik kan? Pulau Sebatik ni dekat Sabah, separuh Pulau Sebatik tu belong to Malaysia, separuh lagi tu Indonesia. Jadi kau nak kerat macam mana? Kan? Dan tidak ada satu mekanisme yang jelas nak memisahkan di antara dua ni. Mungkin kau boleh pisahkan mereka ni dalam dua negara yang berbeza, tapi budaya overlapping. Betul. Orang yang sama. Budaya sama tu aku cakap tadi, bermain adik-beradik. Jadi buat masa sekarang bila tidak ada mekanisme yang jelas, leave it there lah dulu. Dan apa yang boleh mengikatkan antara dua ni untuk tidak ada bergaduh apa semua? Gastrodiplomasi. Makanan itu sebagai alat lah untuk orang Malaysia mungkin marah dengan Indonesia macam-macam isu lah kan. Tapi kita enjoy makanan yang sama. Betul. Kau enjoy makan nasi padang, takkan nang jual. Jangan sebut. Dah makan tu kita terkenang. Dah makan tu kita terkenang juga. Okey.
orang enjoy makan apa namanya ni, tom yum, ya. Tom yum kita enjoy makan tom yum. Kita ada setengah juga mungkin enjoy makan chicken adobo. Ayam gepuk top global. Filipin kau pernah makan tak? Chicken adobo. Aku tak pernah makan. Basically ayam masak kicap lah. Ayam masak kicap tapi dia ada macam ada cuka sikit. Basically ayam masak kicap. Orang Malaysia pun makan. Tapi ada apa nama ni, dia punya dimension lain sikit lah. So basically kat sini kan, kau pengikat kepada ni adalah makanan. Makanan pengikat dia. Kan? So tidak patut ada satu isu yang memunyai. Ya. Malaysia nak claim ini, Indonesia nak claim itu, apa nama ni, Singapura pun sibuk sama nak claim ini. Masakan peranakan katanya. Peranakan dishes. Tidak ada isu apa. Sepatutnya itu adalah benda yang dikongsi bersama, cultural diplomasi. Tapi mungkin ada isu nak kata, siapa punya paling sedap lah. Itu itu memang perang lah. Itu relatif. Itu relatif. Sama juga macam contohlah kalau macam barat kan, dekat Eropah kan, ada yang claim wine yang sedap adalah Perancis. Tapi Jerman pun cakap dia pun buat bagus juga. Tapi pada akhirnya benda tu sama juga. Different palate, different taste lah. Itu je. Tapi spirit dia sama. Mengikat makanan adalah sebagai faktor pengikat kepada perbezaan budaya dan juga perbezaan identiti nasional. Alright, kita bersama dengan Saudara Rizal Hamdan dan Irfan dalam Bumi Langit TV. Kita ada di TikTok, kita ada di Spotify dan sekarang mungkin anda sedang menonton di YouTube. Kita punya laman utama. Betul. Dan perbincangan kita seputar di bumi dan di langit. Nampak? Kau faham kan? Kenapa kena tunjuk atas kan? Apa-apa yang seputar dekat bumi dengan langit lagi kita bincang. Okay, jadi kita bersama Saudara Rizal. Rizal. Siapa dia Hamzan? Itulah pasal. Sebab perbincangan hari ni macam berat jugalah kan. Bagi aku tak berat. Dia menarik lah. Lain daripada yang lain. Sebab aku tak rasa ada banyak konten kat luar sana nak ulas kot pasal geopolitik, apa hubungan dan kepentingan luar negara ni kan. Dan dibalut pula dengan makanan kan. Bukan tak ada. Ada. Tapi kebanyakan orang yang jadi analis ni kan nak bercakap benda-benda yang akademik je. Ya. Kau cakap benda-benda akademik ni, nak besar Geneva Convention, apa semua. Orang yang belajar dalam bidang kau faham lah. Betul. Tapi macam mana kau nak terangkan kepada orang yang lain? Itu yang isu dia. Dia saya kurang ni makanan tak ada. Mungkin props lepas ni lah makanan. Makanan. Sambil makan ayam penyet. Ada lepat. Ini pun hari tu episod 2 ada pisang goreng. Time aku tak ada pisang goreng. Tak, pisang goreng ni pun sendiri kalau kau tengok kan. Ada hubungan antara negeri-negeri. Kau kalau makan dekat pisang goreng dekat KL kau makan pisang goreng dia stand alone. Pisang goreng je. Betul. Kau pergi ke Johor dengan kicap. Betul. Dan itu yang sebenarnya lah. Tapi dengan sambal kicap. Itu yang aku cakap tadi. Perbezaan tak ada masalah apa. Makanan tu sama tapi ikut palate masing-masing lah. Orang Johor ni sebab dia bangsa Johor, dia hybrid kan. Ada masukkan elemen-elemen lain lah. Which is okay lah asalkan kau enjoy kan. Spaghetti dengan laksa. Itu satu hal, mesti makan dengan tangan. Kita jangan masuk campur bid'ah dalam hal ni lah. Okay, nak tanya sikit lagi, nak dive deep sikit lagi. Sebab kita sekarang tengah sembang pasal diplomasi. Dan timbul ada banyak isu tentang identity politics. Terutamanya dalam aku nak bawa makanan pula dalam identity politik dan diplomasi. Kat mana kenapa makanan ni dia jarang, misalnya macam ni tau. Bila kita tengok cakap pasal identity politik yang current, macam semalam apa berlaku ialah dia orang pergi berarak sempena Maulidul Rasul, pakai tanjak, bawa pedang plastik, menarik kan. Lepas tu berselawat dekat tengah-tengah, dekat depan hotel. Menarik kan. Tapi dalam macam mana pula kedudukan makanan dalam identiti politik? Kenapa macam dia tak ada pula gerakan kita boykot bakso, boykot laksa, spaghetti ataupun boykot tom yum sebab aku Melayu, aku kena makan makanan Melayu. Apa yang membezakan ya? Tak berbeza sebab apa? Sebab makanan ni tidak dilihat sebagai simbol kekuasaan. Itu ya, bila kau bawa pedang plastik ke bawa keris ke dan sebagainya, itu menunjukkan
satu source of power, tahu. Dia tapi simbol kekuasaan. Pada aku tak ada masalah kalau kau nak pakai baju Melayu beragak Maulid Rasul sambil berselawat, kau menjunjung talam nasi apa kita panggil tu pulut kuning ayam panggang. Pulut kuning ayam panggang ataupun kau nak bawa nasi Jawa tu nasi ambeng. Nasi ambeng. Tak ada isu. Nasi ambeng sedap. Tapi konflik tu pakai baju Melayu bawa nasi Jawa. Kan konflik tu. Betul cakap tadi. Bermain adik-beradik. Orang pun perbezaan. Memang kita ada perbezaan budaya dan sebagainya, tapi lidah itu yang mempertemukan semua orang. So kalau berbalik macam tadi kan, politik identiti kan, kenapa orang selalu bawa keris, bawa apa ni sebagai, sebab benda tu dilihat sebagai simbol kuasa. Makanan ni tidak dilihat sebagai simbol kuasa. Sebenarnya kalau tak ada makanan, kau nak kat keris pun tak guna tak. Kan? Kenapa terjadi benda tu? Kenapa dia nak show power? Adakah sebab some sort of insecurity ke ataupun? Ya, of course lah. Memang untuk show strength ni, maksudnya kekuatan. Macam cakap tadi, pulut kuning tidak dilihat sebagai kekuatan. Pulut kuning ni kalau kau bawa, maksudnya kau nak sama ada kau nak bagi pada pokok. Jadi dalam budaya Melayu lama lah kan, kau nak bagi pada penunggu gua, semangat nenek moyang. Tapi bila kau bawa keris, bawa benang plastik dan sebagainya, dia dilihat seolah-olah macam nak menegaskan bahawasanya ini perarakan ini adalah perarakan menunjukkan kekuasaan masing-masing. Bukannya satu perarakan yang menampilkan budaya setiap kaum. Tidak. Itu isu dia. Tapi pada aku sebenarnya cool kalau kau berarak kan, demonstrasi dengan pakai tanjak, pakai satu set baju Melayu kan. Sama-sama itu bawa apa? Bawa ayam panggang kan. Tak boleh. Tak sempat sampai habis. Bertih jagung. Bertih jagung. Bunga 7 warna. Tak ada isu apa kan. Macam menarik juga sebab kalau kita nak kembali kepada identiti Melayu, makanan juga adalah satu bentuk identiti. Kau bawa kuih koci kan. Kuih koci tu mochi. Asal Jepun. Lepat pisang ke apa dalam metal lah kan. Epok-epok kan. Epok-epok karipap lah kan. Karipap lah Johor lah kan. Johor lah epok-epok kan. Kau nak bawa pada aku yalah, kalau nak ikhlas nak menonjolkan identiti bangsa, bukannya dengan menunjukkan keris saja. Keris ni sebenarnya satu lagi kenapa dia bawa keris kan? Selalunya lah. Sebab keris ni dia bukan hanya sebagai, orang selalu faham dia sebagai close combat punya weapon. Tapi lebih daripada itu simbol dia, sebab simbol itu adalah simbol kekuasaan. Simbol kuasa yang menjustify, yang memberikan legitimasi. Dalam bahasa sekarang ni orang selalu pakai kan, wewenang kan. Kewenangan untuk adalah dengan melalui keris. Tapi sebenarnya ialah dia banyak lagi cultural simbol yang lain. Yalah, kalau belajar silat dulu, kalau nak pergi berguru kan, zaman dulu dia bagi keris kat cikgu. Lepas tu zaman sekarang sebab keris mahal dia bagi jarum. Ni betul ni. Ada adat tu. So itu cara nak bagi wewenang kepada cikgu. Saya terimalah saya dan saya akan ikut cakap cikgu. Untuk diijazahkan ilmu tu kan. Betul. So, menarik juga lah tiba-tiba cerita pasal Melayu hari ni kan. Tak betul lah, banyak sebenarnya asas macam yang kau timbulkan tadi kan. Dia tak perlu lihat dari segi senjata saja. Tapi maksudnya orang ni memberikan satu signal yang dia nak menunjukkan kuasa, itu je. Kalau nak meraihkan culture ni macam-macam, banyak kan. Aku terfikirlah kalau kita nak tunjukkan kuasa tapi dalam keadaan negara kita majoriti Melayu. Kan pemimpinnya semua majoriti Melayu. The key position dan Prime Minister, Menteri Besar kebanyakannya, even pejabat awam, polis, tentera. Tapi kenapa kita ataupun sebahagian lah orang Melayu ni yang berasakan identiti dia hilang, jadi dia perlu mempertahankan identiti dia dengan show of power macam tadi lah. Kau tahu tak, ini nak balik-balik macam identiti tadi ni kan. Ramai yang nak balik-balik pada hikayat hantuah tadi kan. Kan ada pertikaian, adakah sama ada hantuah itu wujud atau tidak kan. Aku sebagai seorang pengkaji lah dalam konteks ni, aku tak kisah hantuah tu ada atau tidak. Tapi, Cina atau Melayu. Adakah dia perdebatan tu wujud atau tidak, sampai universiti hantar pergi ke Jepun apa semua. Sebab kalau kau lihat sendiri kan, hikayat hantuah tu sendiri pun compilation yang
cerita-cerita oral ni yang dikompar ataupun selepas 100 tahun selepas jatuhnya Melaka. Ya. Dan kalau kau lihat sendiri dalam hikayat Antuah tu, daripada awal kan, dia seolah-olah kewujudan Hantuah tu adalah seiring dengan bangunnya dan juga jatuhnya kerajaan Melaka. Betul. Beratus tahun. Berapa lama pula umur dia kan? Betul. Dia doesn't matter. Isu dia bukan itu. Ideational background dia adalah nak menunjukkan Melayu itu adalah bangsa yang confident. Kau confident. Hantuah ni polyglot. Hantuah polyglot. Boleh cakap Siam, boleh cakap macam-macam bahasa. Berapa puluh bahasa dia bercakap. Banyak dia bercakap. Cuma tak ada, dia tak cakap dalam bercakap bahasa Inggeris tidak. Sebab Inggeris zaman tu belum naik lagi. Betul. Apa namanya ni, isu ni kat sini adalah kalau engkau lah kan untuk menjadi seorang Melayu kan. Melayu tu adalah orang yang confident. Melayu ni kalau kau lihat sejarah dia outmaneuver Siam. Siam macam Kedah kan. Kalau kau baca hikayat Merom Mahawangsa, macam mana Kedah punya kerajaan kan, beratus tahun dia berjaya outmaneuver Siam, bukan dengan cara perang. Kau perang tak menang lah dengan Siam. Sebab Siam ni memang dia angkatan yang besar. Tapi dengan cara rundingan. Sebab tu aku cakap balik tadi kan, negotiation, rundingan ni adalah essence kepada diplomasi Melayu. Sama juga macam bila kau nak jadi Melayu ni adalah bangsa yang confident. Kau negeri kecil, bangsa yang besar tapi negeri kecil. Tapi kau punya level confidence kau tu tinggi, sampai kan Melaka dalam hikayat lama ni kan, dia dapat buat hubungan dengan China. Confident. Jadi cumanya bila zaman sekarang ni Melayu baru ni lah kan, masalahnya bila dia merasakan untuk menaikkan semangat apa nama ni, sentiasa berasa terancam. Pada kenapa? Kenapa kau tak jadi macam tu? Sebab kau tak confident. Kau confident yang kau adalah bangsa yang apa nama ni, hebat lah. Confident dengan kebolehan. Kalau kita boleh pinpoint siapa yang ataupun apa yang membuatkan orang Melayu ni hilang keyakinan. Aku rasa ni dia macam kau self-impose tau benda tu. Self-impose sebab nak dapat kuasa. Ataupun ada orang meletakkan ada bayangan raksasa di luar. Sebab kau kena ada satu common enemy. Dan macam-macam lah dia reka untuk nampak kita ni ada musuh. Sebab aku menarik bila Rizal cakap tadi, bangsa yang yakin. Dan aku nampak bukan saja hikayat Hantuah, tapi cerita tentang Hantuah tu sendiri, dia tunjuk satu Melayu yang sempurna tau. Betul. Dia tunjuk, okay, ini yang semua orang kena jadi. Dia kena jadi macam Hantuah. Jadi figure tu pun dah cukup kuat. Dia macam satu Melayu yang sempurna. Kau nak jadi Melayu sempurna, okey, ini Hantuah. Tapi kita tak ambil semangat tu. Sebab tu John, dalam hikayat Hantuah ni ada satu pantun yang aku rasa penonton semua kalau baca hikayat tu kan, kau baca pantun ni kau tegak bulu roma kau. Tapi dalam pantun sama dia embedded keyakinan dan juga lemah lembutnya orang Melayu ni. Pantun dia berbunyi, kita kena ready. Ambil galah, kaitkan jantung, ciak banyak makan di jalan. Pada Allah tempat bergantung, datang tombak kita melawan. Memang jiwa melawan. Maksudnya kau relax, kau berunding, berbincang bila satu isu, tapi bila breakdown dalam proses negotiation tu, kita siap untuk mempertahankan hak. Betul. Bukannya kau tak ada angin, tak ada tentu hala, tak ada angin, tak ada ribut, kau nak menikam orang. Tidak, bukan itu dia. Bukan itu isu dia. Sebab tu dalam pepatah-pepatah Melayu ni banyak pepatah petitih ni yang menerangkan tentang macam mana tolak ansur. Engkau bila dalam melakukan sesuatu perlulah buat seperti mana ibarat menarik rambut dalam tepung. Rambut tak putus, tepung tak selera. Tu maksudnya teratur. Kau bersopan santun dalam nak buat satu benda. Ada tertib dia lah. Ada tertib dia. Betul. Bukannya main tak tentu hala, nak mengamuk tak tentu pasal. Itu satu psikologi yang pada aku lah. Kan amuk kan. Amuk, saya cakap amuk ni kan British yang impose psychological punya trait daripada Melayu. Sebenarnya tak ada perkataan yang describe amuk tu kan. Itu isu dia. Sebenarnya tidak ada masalah. Okey. Sebelum lagi tu aku nak bagi satu lagi pantun lagi. Kau ingat tu bila kau cakap kau Melayu kan, kau yakin dengan kemelayuan kau kan, kau kena ingat tu benda. Melayu ni menikam dengan kata-kata, menikam dengan kata-kata, mengilas dengan senjata. Mengilas maksudnya kau defend. Tapi bila kau menikam dan dengan kata-kata, bercakap.
Berunding. Sebab itu kalau kau tengok kan, banyak orang cakap Malaysia ni merdeka disebabkan atas silver spoon. Diberikan oleh British. Tidak. Kenapa tidak ada darah pertumpahan darah sebagainya? Kerana budaya Melayu tu sendiri yang menyarankan ada perundingan. Itu yang Tunku buat. Menarik. Berunding. Dan itu memberi kesan kepada satu lagi aku nak bagi contoh lah. Orang, kau tahu tak Jawatan Laksamana. Selalunya orang ingat sekarang Laksamana apa? Laksamana tu macam pendekar lah. Tentera laut kan. Tentera laut. Laksamana ni dalam budaya Melayu ya, dia gabungan di antara dua tugas, Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Luar Negeri. Sebab tu kalau macam tengok macam hantuah kan, kalau macam apa-apa benda, macam katalah di Siak ada kekacauan apa, dihantar hantuah sebagai Laksamana untuk berunding. Berunding maksudnya secara diplomasi untuk menyelesaikan masalah tu. Tak boleh selesai baru hantar armada. Sebab tu jawatan yang dipanggil Laksamana tu adalah, pertama dia court negotiator, second dia court enforcer. Berbincang dulu, tak boleh bincang kan, datang tombak kita melawan. Itu ya. Kemas. Minggu lepas kita ada satu event diplomatik yang sangat besar. UNGA, United Nations General Assembly kan. Dan seorang wakil kita PMX bawa idea dengan songkok dengan baju Melayu pergi ke New York, bawa identiti Melayu untuk dan dia mengucapkan banyak benda-benda yang besar. Sampai ada orang yang kata, kenapa tak cakap isu beras kat sana? Aku pun pening jugalah kepala kan nak layan dia orang ni kan. In a way betul juga kan. Tapi Russia, Ukraine apa semua, India. Tapi dia disentuh. Tak adalah sebut negara saya tak ada beras. Itu kan sudah. Tolong bagi beras. Ada tak inti-inti yang hikmah dia kat dia pertama ya, bila kau cakap tadi Anwar PMX pakai baju Melayu ini cerita pakai baju Melayu ni, the first persidangan agung UNGA yang Malaysia sertai masa tu Federation of Malaya lah. Wakil pertama kita yang kat sana tu masa tu Tun Dr. Ismail. Tun Dr. Ismail dia masuk dalam persidangan pertama, inauguration speech dia sebagai wakil Malaysia pakai baju Melayu lengkap bersamping, siap berkeris sama dengan Desta. Lagi style lah. Ini tahun 1957. Lagi style masa tu dia punya dari segi pakaian. Dan berbalik macam apa yang dikatakan oleh PMX aku rasa kebanyakannya ini adalah template biasa dalam Wisma Putra. Bila nak buat apa speech, antara dia kau jangan apa namanya ni menyinggung lebih-lebih major power. Ya, kritik okey. Ya, kritik okey. Dan Perdana Menteri pada sebelum ni contoh macam Ismail Sabri, Muhyiddin Yassin pun aku rasa pun dia cakap benda yang sama juga. Ada cakap tentang reform, institutional reform kepada UN ya. I think itu zaman Muhyiddin Yassin kot, bila dia katakan bahawa sampai masa untuk reform 5 permanent power ya dalam Security Council. Dan diulang juga dalam ucapan Ismail Sabri kalau tak silap. Tapi pada aku macam okey, antara semua ni pun dia menyentuh pasal isu Palestin dan sebagainya. Isu Palestin ni tak pernah tinggal dalam setiap kali ucapan-ucapan Perdana Menteri di UNGA. Tapi apa yang pada aku menarik ya dekat sini adalah bila Perdana Menteri PMX dia criticize tentang bagaimana negara-negara anggota ni dan juga khususnya major power lah, kuasa besar ya, tidak menggunakan UN sebagai medium dalam nak menyelesaikan satu isu. Ya. Tapi lebih kepada macam nak berbincang sesama 2-3 kuasa dalam selesaikan ni. Itu yang dipanggil minilateralism. Maksudnya 2-3 punya. Kalau multi ni masih banyak, multilateral ni banyak. Bilateral satu dengan ada dua negara. Jadi ini agak profound kritikan itu, sebab kalau kita lihat sekarang dengan dunia yang sudah menjadi semakin multipolar lah ya. Maksudnya banyak power structure ni. Semua negara mengambil inisiatif nak berpakat 2-3 negara aja dalam nak selesaikan kan apa benda. Contoh macam antara Arab Saudi nak berdamai dengan Iran kan, nak menyelesaikan ketegangan diplomatik dengan Iran, China yang initiate kan. Sebenarnya kalau ikutkan struktur yang formal lah, boleh pakai UN sebagai mediator. Itu yang aku rasa PMX dia
punya kritikan dalam ucapan dia pada hari itu. Tapi juga ada juga kritikan lain yang dia ada cakap lah, khususnya tentang persaingan kuasa antara kuasa-kuasa besar ni di khususnya macam di Asia Tenggara lah, di Asia Tenggara. Dan dia dalam ucapan tu tak mahu yang rivalry between this major power will push Southeast Asia country at loggerhead antara satu sama lain. Katalah Vietnam sekarang sudah banyak dapat aid daripada US kan, dan juga negara-negara lain. Tapi macam mana macam negara-negara macam Malaysia, Indonesia kan, yang kita baik dengan semua orang, adakah patut kita bertelagah sesama sendiri untuk menyedapkan hati kuasa besar? Ini yang aku rasa dalam antara yang disentuh oleh PMX lah dalam dia punya ucapan dia. Tapi ada juga yang satu yang menarik dekat sini aku ada lihat adalah bila dia sentuh tentang benda yang paling penting. Orang tak banyak cakap pasal benda ni dalam international relation tau. Orang selalu bila international relation ni adalah macam mana kau nak menyelesaikan perang, nak menyelesaikan konflik bersenjata dan sebagainya. Tapi imminent threat yang paling ada kepada manusia di muka bumi ni adalah climate change. Betul. Climate change dan luckily PMX dia ada sebut pasal tu, dan terima kasihlah kepada pembawa ucapan ni kan yang masukkan point ni tentang renewable energy, carbon, low carbon dan sebagainya. Ini benda yang penting. So, bagi aku climate change kan, antara isi yang PMX sebut tentang climate change adalah climate change in the absence of equity and justice tu, dia takkan buat apa-apa perubahan pun sebenarnya. Maksudnya, how about smaller countries yang tak ada resources untuk ke arah tenaga hijau atau tenaga boleh perbaharui kan, tanpa ada bantuan daripada all these developed countries lah. Macam negara mana yang hantar sampah ke kita? Banyaklah, Eropah lah, negara-negara Eropah. All the European countries kan. Dia orang yang paling pertama sekali yang cakap climate change apa semua kan. Tapi dia orang ni major power dia masalahnya berjanji banyak. Berjanji banyak, bercakap banyak tapi tak buat. Antara dia masa dalam apa kita panggil teori yang climate change punya COP aku lupa dah. Aku lupa, aku tak ingat dah. Yang baru ni 2 tahun lepas kot, yang Tuan Ibrahim Tuan Man pergi tu. Antaranya adalah untuk berjanji kan 100 billion USD untuk support kepada climate punya isu ni. Dan PMX ada sentuh tentang benda janji ni. Yang perlu ditunaikan dalam dia punya ucapan pada hari tu. Sebab nak suka atau tidak kan, negara-negara besar ni yang CO2 punya emitters paling besar. China US dan sebagainya, sebenarnya industrialized country. Betul. Kan? Jadi pada aku ini antara isu-isu yang disebutlah yang paling penting kali dalam ucapan dia lah. Selain daripada dia sikat Myanmar sikit kan. Ukraine. Alright. Jadi jauh dah kita pergi ni. Amaran daripada editor pun dah dapat. Okey. Apa rangkuman lah yang mungkin Rizal boleh bagi untuk wrap up perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan meli diplomasi tu. Dalam kalau untuk aku lah kan, untuk take away point lah dalam isu diplomasi ni adalah apa sekalipun adalah budaya kita adalah budaya berunding. Budaya berunding, kita kaya dengan hikayat-hikayat, pepatah petitih yang menjurus kepada mesti ada perundingan sebelum adanya konfrontasi. Perlu ada musyawarah sebelum berlakunya pertikaian dan sebagainya. Jadi buat apa kau nak pilih satu jalan yang bertegang urat, bertegang urat, menyingsing lengan, sedangkan kau boleh berbincang untuk mencari jalan penyelesaian dan juga memberikan satu solution alternatif kepada apa yang dah jadi, nak selesaikan isu. Sebab pada aku itu yang penting dia. Asas dia adalah perundingan. Perundingan. Jadi kembali kepada budaya Melayu, kembali berunding.
Berunding. Sopan Budaya Melayu santun. ni berunding tak berunding kan. Kau nak makan pun ada berunding. Kau nak makan pun terpulang pada kau. Contoh pantun dia ada pantun. Ada banyak pantun Sila lagi ni. pandang ke kamera kita ni. Pantun. Antara pantun yang popular yang dalam juga aku petik daripada hikayat Antuah lah. Kain seruji di atas atap. Dipakai raja di pagi raya. Hendak santap, silalah santap. Kalau tak sudi, apakan daya? Tak, itu perundingan. Kau nak makan, kau makan. Tak nak makan, kau punya pasal. Tak boleh dipaksa kan. Mana boleh dipaksa makan ni kan. Takkanlah kau nak force feed orang kan. Betul. Sebab isunya kat sini adalah macam nak take away point tadi adalah berunding dan akhirnya kau milih. Dan tidak perlu ada pemaksaan dalam nak menyelesaikan isu. Tapi bukanlah bermaksudnya kekerasan tidak perlu bila perundingan sudah tidak dapat dijalankan. Betul. Itu adalah satu kita panggil apa? Bukanlah berunding ni kita nak mengalah sedia tak. Ataupun berkompromi. Kompromi, win-win situation. Kan? Nak mencari kata sepakat. Dan itu yang aku rasa. Sebab tu bahasa kita kan, berpakat membawa berkat. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mafakat. Banyak. Okey, aku rasa itu sahaja episod kali ini dan aku rasa mungkin episod akan datang saudara Rizal boleh mencemar-duli lagi ke kita punya podcast. Podcast. Okey. Teringat kawet lah. Itulah dia. Alright, itu sahaja daripada kami. Nak tagline lagi ya? Tagline lagi sekali. Terus. Okey, di Bumi Langit TV, perbincangan seputar di bumi dan di langit. Assalamualaikum. Bye.